Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung pengajian dan perkongsian kita yang telah lalu daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Ayat yang ke-26. Di mana dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa Allah Taala tidak malu untuk membuat perumpamaan. Walaupun sekadar seekor nyamuk, ya, haiwan yang kecil. Sebelum ini kita dah kongsi tentang perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang-orang munafikun berkaitan dengan api. Ini nyamuk kecil lagi lah, ya. Dan di sana ada lagi banyak perumpamaan-perumpamaan yang lain. Bahkan sebahagian besar daripada ayat Quran ialah ayatul amsal, ayat-ayat perumpamaan. Kerana manusia dalam setengah-setengah keadaan dia tak boleh straight to the point. Kadang-kadang nak beri perumpamaan supaya dia berfikir. Ya. Dan begitulah kadang-kadang Allah Ta'ala beri perumpamaan yang biasa, yang boleh kita hadamlah kerana dia berlaku di hadapan mata kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri perumpamaan yang kecil seumpama ini. Kadang-kadang Allah Ta'ala buat perumpamaan keldai. Kadang-kadang Allah Ta'ala buat perumpamaan bukit bukau, ya. Macam-macam. Ala kulli hal, besar kecil atau perumpamaan yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadi isu. Kerana lebih penting daripada itu ialah isi kandungan dan mesej yang hendak disampaikan. Ya. Dan tujuan utama ialah untuk mengajak manusia beriman sepenuhnya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sebagai kepelbagaian metodologi penyampaian Al-Quran. Ya. Quran ni cara dia present isu atau konten dia berbeza-beza. Itu metodologi Al-Quran. Ya. Dan Allah Ta'ala memberitahu dalam hal ini ada dua golongan. Always, sentiasa. Pertama, golongan yang beriman. Di mana mereka sentiasa menerima apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tidak mempertikaikan. Kerana mereka tahu ini adalah kebenaran dan apa yang datang daripada Allah sentiasa benar. Apa yang datang daripada Rasulullah adalah benar. Dan satu golongan yang lain, of course yang tidak beriman atau golongan munafikun, mereka banyak dakwa-dakwi. Banyak alasan. Banyak dalilnya. Dan dalam ayat ini mereka berkata, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Apa pasal Allah Ta'ala buat perumpamaan ini? Ya. Dia memperkecilkan. Dan bukan dalam hal ni, dalam banyak hal yang lain. Dan dalam setengah-setengah keadaan mereka mempersenda-sendakan. Ya. Sebab itu antara perkara yang boleh membatalkan agama dan menyebabkan murtad seseorang itu bila dia mempermain-mainkan atau mempersenda-sendakan agama. Kalau tak suka pun kita tak boleh persendakan. Tak suka tu tak boleh dah, persenda tidak boleh. Ya. Kita belajar ahkamul murtadin, ahkamul riddah.
dalam jenayah kisah kan ada satu ridah murtad. Kita bincang kat situ sebab-sebab murtad ni ada banyak. Salah satu ialah at-tala'ubu bid-din, bermain-main dengan agama, mempersenda-sendakan dah. Ya. Mati hari ni ramailah tuan-tuan, mempersenda-sendakan. Kemudian hujung tu Allah Ta'ala kata, ini poin dia. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ya. Maksudnya Allah Ta'ala menyesatkan dengannya, yakni dengan perumpamaan ini, kathira, ramai orang. Orang yang tidak beriman, termasuk orang-orang munafikun, of course dah sebelum tu mereka dah tak beriman. Allah Ta'ala bagi perumpamaan semakin tidak beriman. Allah Ta'ala sesatkan lagi mereka. Kadang-kadang orang bukan Islam ni, ya, dia bertambah lagi kekufurannya daripada masa ke semasa. Ya. Kalau kita kata orang yang jahat, makin jahat lagi. Ya. Allah Ta'ala tambah tu, nak bagi mereka ni, ya, semakin sesat. Ya. Dan sebagainya lain, itulah orang-orang yang beriman. Dengan perumpamaan ini Allah Ta'ala beri petunjuk kepadanya. Sebelum ni dia beriman dah, dah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Turun ayat ni ataupun turun satu perumpamaan, dia semakin mendapat hidayah daripada Allah, semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah keyakinannya. Begitulah, ya. Dan kalau kita lihat perkataan petunjuk dalam ayat ini sebenarnya sudah kali yang ke berapa? Kali keempat Allah Ta'ala sebut. Baru 3 muka surat. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut perkataan petunjuk dan perkataan kesesatan beberapa kali. Petunjuk ni kali kelima atau kali keempat kot. Pertama ayat yang kelima surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kali pertama Allah Ta'ala menyebut tentang huda ataupun hidayah, petunjuk. That is the first time. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi ayat yang selepas itu, ayat ke-16, 2 kali Allah Ta'ala sebut ulaika allazina ishtarabu ad-dalalata bil huda. Sebut huda. Huda yang mana? Petunjuk, hidayah, ya. 2 kali. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sebut lagi muhtadin daripada huda juga. 3 kali. Ada lagi tak? Tak ada. Jadi ini kali keempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut tentang hidayah, petunjuk, ya. 3 muka surat dan 4 kali. Kesesatan pun Allah Ta'ala telah menyebutkannya. Ini kali kedua. Kali pertama ayat yang ke-16 itu, di mana Allah Ta'ala kata ulaikal ladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda. Ya. Munafik dia nak membeli kesesatan dengan petunjuk. Nak gantikan hak petunjuk tu jadi sesat. Dia nak gantikan antara petunjuk dan kesesatan. Ini kali pertama Allah Ta'ala sebut ad-dalalah. Ini kali kedua Allah Ta'ala menyebut perkataan sesat juga, ya. Menunjukkan bahawa perkataan hidayah ataupun petunjuk dan juga kesesatan ada perkara yang amat penting sekali dalam agama. Dan Allah Ta'ala sebut selepas ini dalam banyak ayat. Ada puluhan ayat Allah Ta'ala sebut tentang hidayah dengan berbagai-bagai bentuk atau sirah. Kadang-kadang kata kerja, kadang-kadang kata nama, kadang kata perbuatan, macam-macam. Dan begitu juga dengan perkataan dalalah, yakni kesesatan. Ya. Dan tidak dinafikan dalam hak ehwal keagamaan, sentiasa ada 2 keadaan itu. Satu dipanggil petunjuk, satu dipanggil kesesatan. Al-hidayah wa dalal. Ya. Sebab itu kita kena sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberikan petunjuk setiap masa, at all time. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW
walaupun seorang Nabi yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala sentiasa dalam petunjuknya, tapi baginda masih sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diberikan petunjuk setiap masa. Bukan hanya petunjuk kepada agama yang benar seperti apa yang telah diwahyukan kepadanya, tapi juga petunjuk dalam hal-hal yang diperselisihkan manusia. Petunjuk dalam hal keimanan tu confirm lah. Kita ni secara amnya dah dapat petunjuk daripada Allah, because we are Muslims. Dulu boleh jadi kita Muslim by parents, kita Islam ni dengan sebab mak bapak kita Islam dulu. Tapi hari ni saya kira kita sudah Muslim by our own choice. Betul tak? Ke masih Islam sebab mak bapak lagi? Tak lah kot. Ya tak? Ya. Dulu-dulu kita Islam by our parents, sebab kita ikut mak bapak kita. Mak kita suruh ngaji, ngaji. Malah macam mana pun mengaji, kalau tak mengaji kena pinyak. Kena watan. Ya tak? Ayah suruh pergi surau, pergi. Malah pergi juga. Ya. Ayah suruh semayang, semayang. Tak semayang, kena bedal lah dulu. Dia tak semayang lagi, dia kata semayang dulu. Ya tak? Dulu mana boleh kita bantah. Bantah, kan menampar. Tak apa. Memang kita dulu beragama dengan sebab mak bapak kita. Because kita masih kecil. Tak boleh fikir lagi. Tu untung kita. Kita tak minta dengan Allah, ya Allah lahirkanlah aku dalam keluarga Muslim. Dulu, masa di alam roh. Tapi Allah Ta'ala dah lahirkan kita dalam keadaan Muslim. Dengan keluarga Muslim. Asal-asal kita ni Islam dah ke? Ruh semua ada ni Allah Ta'ala dah tanya dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kita dah bersyahadah di alam roh. Ya. Tapi bila kita mari ke dunia, bila ada orang yang tidak beriman kepada Allah, lahir anak-anak mereka ikut mak bapak mereka. Ya. Tapi untung anak-anak yang beriman bila dia lahir, dia juga ikut mak bapak mereka. Hak lahir daripada mak bapak yang tidak beriman, dia jadi macam mak bapak dia lah. Tapi hak lahir dengan mak bapak yang sudah beriman, kita pun jadi macam mak bapak kita. Walaupun kita tak kerti apa, tapi dia usul semayang, kita semayang. Dia ajarlah kita kan. Dulu memang kita Islam by our own parents. Tapi sekarang kita tidak lagi. Kita Islam by our own choice. Kita semayang kerana kehendak kita sendiri, bukan lagi kerana mak bapak kita. Mak bapak kita dah tak ada lah kan. Hak mana tak ada lah, ada lah. Tapi kita pun tak kisah dia pun tak kisah kita. Kita carry our own self. Kita yang bawa diri kita. Betul tak? Kita semayang kerana kita nak semayang. Kerana ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar. Kenapa kita belajar? Kerana kita nak tambah ilmu. Dan of course kita nak memperbetulkan keimanan dan ibadah atau pengabdian diri kita kepada Allah. Ya. Bukan kerana mak bapak dah, tak ada dah. Sebab itu saya katakan bahawa kita sekarang dah beragama by our own choice. Ibu bapa kita sudah tidak dipertanggungjawabkan lagi. Kita. Ya. Kalau kita tak semayang pun Allah Ta'ala tak tanya dah mak bapak kita. Kecil-kecil dulu Allah Ta'ala tanya pasal kita sebelum kita akhir balik. Tak kala kita berumur 7 tahun. Tak kala kita berumur 7 tahun, betul lah. Kan? Mak bapak kita kalau dia tak suruh kita semayang, dia tak ajar kita semayang, dia berdosa. Dan dia akan ditanya, pasal apa kau tak suruh anak kau semayang? Pasal apa kau tak ajar anak kau semayang? Tu sebelum kita balik. After kita balik, kalau kita tidak lagi atau belum lagi beribadah kepada Allah, tak semayang, mak bapak kita, Allah Ta'ala dah tak tanya dah. Allah Ta'ala tanya kita sendirilah, pasal kita dah balik. Kita dah ada akal kita sendiri, pemikiran kita sendiri, dan kita sudah mukallaf. Mana mukallaf? Daripada perkataan taklif, kita tanggung sendiri. Kalau baik-baiklah, kalau buruk-buruklah. Dan tidak ditanggung lagi oleh orang lain. Ya.
Hujan lagi ya kat luar. Bismillah. Jadi secara amnya kita memang dah dapat petunjuk. Dah hidayah daripada Allah. Because sekarang kita Muslim. Dan kita Muslim by our own choice. Bukan kerana siapa-siapa. Ya. Walau bagaimanapun, kita disuruh sentiasa meminta petunjuk daripada Allah. Dan ini sendiri telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab dalam hidup ni tuan-tuan, benda yang paling penting sekali ialah hidayah, petunjuk. Sebab itu, kalau nak diikutkan, bila kita baca Al-Fatihah, sebenarnya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini disebut oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah. Antara hadis yang paling sahih berkaitan surah Al-Baqarah. Ya, kata Imam Ibn Arabi dan tafsirnya Ahkamul Quran. Di mana bila kita baca Al-Fatihah, khususnya dalam semayang, sebenarnya kita berkomunikasi dengan Allah. We are talking to our God. Tak dengar apa Ustaz? Memang tak dengar. Tapi kita bercakap dengan Allah tau. Allah Ta'ala jawab setiap bacaan yang kita baca di sisinya. Sebab itu surah Al-Fatihah ada banyak nama. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, salah satu daripadanya ialah As-Salah. Surah Al-Fatihah ni ada banyak nama kan? Al-Fatihah, Ummul Quran, Suratul Syifa, Suratul macam-macam lagi. Ada 12. Ana pun dah lupa sebahagian daripadanya. Tapi salah satu juga ialah Suratul Salah, surah semayang. Kenapa? Logically kerana kita baca every time bila kita semayang. Dan satu lagi kerana Allah Ta'ala sendiri satu lagi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri memanggil surah ini dengan surah As-Salah. Hadis itulah. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis kursi ni, qasamtus salah baina abdi. Kata Allah, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Allah Ta'ala kata, aku telah bahagikan as-salah, salat, yakni surah Al-Fatihah. Allah Ta'ala panggil surah Al-Fatihah ni as-salah tau. Sebab itu salah satu nama dia Suratus Salah. Allah yang panggil. Allah Ta'ala kata, aku bahagikan as-salah, yakni surah Al-Fatihah ini kepada dua bahagian. I divided this Al-Fatihah into two division, into two. Aku bagi dua, Allah Ta'ala kata. Idza qala abdi alhamdulillah, bila hamba aku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Ta'ala jawab, qala Allahu azza wa jalla hamidani abdi. Bila kita baca Al-Fatihah, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, imam ke, makmum ke, kita sembahyang seorang ke, sembahyang berjemaah ke, Allah Ta'ala jawab hamidani abdi. Bismillah tak ada Ustaz, bismillah. Al-hadis ni tak ada bismillah. Ya. Sebab tu mazhab Maliki dia tak baca bismillah. Sebab dia kata bismillah bukan daripada Al-Fatihah, walaupun dia ada dalam mushaf. Kerana ada beberapa hadis Nabi tak sebut bismillah. Antaranya hadis ni lah. Ya, Nabi kata bila kamu baca Al-Fatihah, kamu berkomunikasi dengan Tuhan. Bila kamu baca alhamdulillah rabbil alamin, Nabi tak sebut bismillah. Ya. Tak apalah benda khilaf kan. Tapi nak cerita sandarannya salah satu hadis ni. Bila kita kata alhamdulillah rabbil alamin, Allah Ta'ala kata hamidani abdi. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala kata hambaku telah memujiku.
hambaku telah memujiku. Sebab itu bila kita baca Quran, baca Al-Fatihah, antara salah satu cara kita menghayatinya ialah bila kita baca, kita kena rasa kita bercakap dengan Allah. Nak rasa macam mana? Ana pun tidak tahu. Betul tak? Tapi kita bercakap, kita kena sedar benda ni. Sebab tu kita baca Quran ni jangan terlalu laju dan tergesa-gesa. Baca relax je. Dan jangan perlahan sangat pula. Alhamdulillahi Rabbil. Semayang tak boleh kan kalau sambil bawa kereta seorang-seorang, okey je. Baca biasa je. Ya. Ada orang bila dia jadi imam, dia baca surah Al-Fatihah macam nak pergi bertanding tilawatul Quran. Berlagu sangat pun tak elok juga, especially ketika solat. Baca normal je. Tak perlu berlebih-lebihan. Kadang-kadang dia terang tu sampai nak keluar, nak tekak, sampai kita punya makmum punya telinga pun sakit. Kuat sangat speaker tu. Terang betul, tadi nak pergi tilawah ke apa ni. Baca sedap, okey. Tapi janganlah kita macam nak pergi bertanding tilawah Quran. Taranum ni over sangat, tak boleh juga. Dan dan semayang kita tak perlu bertaranum seumpama itu. Tahulah dia penuh masuk tilawah Quran. Ya. Nak baca macam tu, baca by your own self. Macam semayang seorang malam garang baca. Tapi berjemaah baca normal je, biasa je. Ya. Jadi bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita kena sedar Allah Taala jawab, hambaku memujiku, hamidani abdi. Bila kita kata Ar-Rahmanir Rahim, Allah Taala kata lagi, asna alayya abdi, hambaku memuji aku, buat kedua kali ni. Puji Allah Taala belaka tu, Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu satu bentuk pujian kan? Puji kan? Bila kita kata Ar-Rahmanir Rahim, puji Allah Ta'ala juga. Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku memuji lagi aku. Ya. Dan bila kita kata Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala kata Majjadani abdi. Hambaku memuji aku lagi. Dalam bahasa Arab, perkataan Alhamdu, As-Sana, Al-Majd, ketiga-tiga adalah bermaksud puji. Tapi degree dia tidak sama. Pujian secara am, orang Arab panggil Alhamdu. Bagus Haji baca Quran tadi, sedap. Itu Alhamd. Oh, bagus awak tolong saya, terima kasih. Alhamd. Oh, sedaplah ayam masak nasi ni. Nasi pun ada sedap juga. Tak ada. Lauk. Sedaplah ayam masak lauk ni. Alhamd. Itu puji, biasalah puji-puji kan. Ya, kita pun memuji Allah, alhamdulillah. Itu konteks biasa. Makna puji-pujian yang amat dimaklumi oleh orang Arab, is a normal praise. Makna pujilah pujian. Satu lagi dia panggil as-sana. As-sana ni puji juga, tapi puji kerana nak sesuatu. Umpama puji seorang penyair kepada rajanya, itu dia panggil as-sana. Sebab tu dalam syair dia ada syair as-sana. Atau juga disebut sebagai syair al-madh. As-sana' ni dia puji juga, tapi dia agak high level. Ya. Puji macam nak bodek lah, macam tu lah. Ya. Puji because we need something, we want something. Itu makna as-sana'. Kita nak habuan, nak balasan. As-sana'. Tadi puji juga, tapi dia normal lah. Mana kata pujian yang am. Hak ni dia ada something. Ya. Kita fahamlah daripada perkataan itu. Bila berkata asna fulanun ala fulan, seseorang itu asna ke atas fulan itu, makna dia puji berlebih-lebihan. Ya. Jadi kita dah puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kata Ar-Rahmanir Rahim, Allah Taala kata hamba aku memuji aku berlebih-lebihan, puji lebih ya. Ya. Bila kita kata Malik Yaumiddin, Allah Taala kata Majjadani abdi. Tamjid, puji juga. Tapi puji yang paling tertinggi sekali. Puji sungguh-sungguh. Sehingga tahap mengagung-agungkan, memuja-muja. Itulah maksud puji. Ya.
Bila kita puji kau punya, itu orang Arab panggil tamjid. Tamjid. Dan Nabi SAW ajar kita bila kita doa, jangan puji Allah biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Tapi puji dengan sanak dan tamjid. Ya, seumpama baginda ajar dalam hadis Fudhalah bin Ubaid, bila kita belajar adabud doa, ada adab doa. Salah satu ialah memulakan dengan memuji Allah dan bersalawat ke atas Nabi. Kerana Nabi ajar para sahabatnya melakukan sedemikian. Ya. Nabi kata, "Idza shalla ahadukum falyabda bitanjidi rabbih wa sana'i alaih." Bila seorang itu berdoa kepada Tuhannya, maka hendaklah ia sana' dan tamjid kepada Tuhannya. Mana betul-betul puji punya, kau punya. Sebelum minta kan, puji Allah Ta'ala lebih-lebih. Walaupun dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, Mula yang Maha Agung, Ya Allah, Mula yang Maha Kuasa, Ya Allah, Kau telah berikan aku gini. Puji kau-kaunya. Puji. Baru minta. Ya. Kemudian baru selawat Nabi. Ya. Jadi Allah kata, majadani abdi. Bila kita kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Allah Ta'ala kata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Allah Ta'ala kata, meminta. Ini special moment antara aku dan engkau. Minta sekarang. Maknanya aku akan bagi. Sebab itu sepakat para ulama, antara waktu yang mustajab bila kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah ketika kita baca Al-Fatihah, ayat yang ke-6 itu. Di mana Allah Taala ajar kepada kita minta apa? Hidayah. Banyak doa Allah Taala boleh jadikan sebenarnya. Allah Taala boleh buat minta macam-macam. Tapi hak Allah Ta'ala buat, minta hidayah. Bila Allah Ta'ala kata, okey, minta sekarang. Kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kata Imam Murtaibi rahimahullah, ulama tafsir dan hadis kita yang terkemuka, petunjuk di sini bukan petunjuk agama saja. Tapi al-hidayah fil ma'ashi wal ma'ad. Minta petunjuk daripada Allah, perkara dunia dan perkara akhirat juga. Perkara dunia dan agama juga. Kerana kita perlu kedua-duanya. Dalam banyak-banyak benda yang Allah Ta'ala boleh buat, kita minta kepadanya. Yang Allah Ta'ala buat ialah minta petunjuk. Kerana benda paling manusia perlu sekali dalam kehidupan ini, dunia baik, akhirat baik, ialah petunjuk. Ya. Dunia of course lah petunjuk yang melibatkan kita buat ni, tak nak salah, tak nak gagal, tak nak itu, nak jadi orang yang beriman, beramal soleh, biar Allah Ta'ala pandu cantik saja. Dan petunjuk di akhirat, of course lah Allah Ta'ala pandu kita daripada satu tahap kepada satu tahap sehingga kita berjaya dipandu sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, al-hidayatu fid dunya, al-hidayatul amma, al-hidayah taufiq wal ilham, al-hidayatu lil bayani wad dilalah. Tapi al-hidayatu fil jannah, al-hidayatu yaumal qiyamah, al-hidayatu ila jannah. Kat dunia ni kita nak macam-macam hidayah, tapi kat akhirat hidayah syurga lah. Hidayah ni makna Allah Ta'ala bawa kita pergi syurga lah. Hidayah ni mana petunjuk. Ya. Panduan. Dan walaupun kita sudah dapat petunjuk daripada Allah, pasal kita beriman, tapi Allah Ta'ala buat setiap kali solat je baca Al-Fatihah, minta petunjuk. Ya. Kerana petunjuk ni dia ada banyak. Ada orang diberi petunjuk dalam sebahagian perkara, tapi tidak diberi petunjuk dalam sebahagian perkara yang lain. Betul tak? Ya. Bismillah. Ada orang diberi petunjuk dalam hak awak ibadahnya, tapi tak diberi petunjuk dalam hak awak muamalahnya. Ya. Yang dia bagus, tapi kadang cakap tak pandai, menyakiti kawan-kawan, menyakiti jiran. Dia hidayah dia ibadah okey, tapi dari sudut perhubungan sama manusia, muamalah, dia tak dapat hidayah daripada Allah. Ada orang dia dapat hidayah dari sudut perhubungan sesama manusia, human dealing, muamalah, tapi
Ibadah dia tak dapat petunjuk. Orangnya baik. Tapi ajak mari surau tak nak main-main. Betul tak? Semayang pun tak tahulah. Kita ada kawan macam-macam. Kita bukan kawan orang kaki masjid, ahli-ahli masjid, geng-geng masjid saja. Kita ramai kawan di luar. Ya. Jadi kita lihat di situ. Memang betul lah kata para ulama kita. Dan sebab itu Allah Ta'ala ajar kita supaya minta hidayah all the times. Kerana hidayah ni ada macam-macam dan dia berkesinambungan sampai hari kiamat. The ultimate hidayah ialah kita dipandu dan diteraju oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditunjukkan hingga jalan-jalan ke syurga. Bila kita dah masuk syurga, habislah. Tak ada hidayah lagi. Lo ni masih nak hidayah. Macam-macam nak hidayah. Ya. Itu kita sentiasa minta doa kepada Allah. Dan Nabi SAW, walaupun dia seorang Nabi yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala, manusia yang paling diberi petunjuk. Siapa? Nabi, ya. Ya. Sebab tu Nabi SAW pada zamannya, dia marah jika ada sahabat lain yang berlebih-lebihan dalam agama melebihi dirinya. Pasal aku Nabi tau. Aku ni direct dapat panduan dan petunjuk daripada Allah. Ada seorang sahabat dia nama Abdullah bin Amr bin Al-As. Hari-hari semayang. Hari-hari semayang. Hari-hari puasa. Hari-hari puasa. Tak campur dengan orang. Dengan bini pun tak kisah. Ada orang over untuk ibadah sampai macam tu. Betul tak? Ke tak ada? Tak tahu. Nabi panggil dia mai. Ya. Nabi kata balaghani annaka sallaita kaza wa kaza wa sumta kaza wa kaza. Qala na'am. Aqumul lail wa aqumun nahar. Ya. La arkudu wa la uftir. Betul. Aku solat setiap masa. Aku berpuasa setiap hari. Aku tidak tidur. Aku tidak makan. Tak buka lah. Puasa semua. Ya. Nabi kata, salli wa nam. Kamu solat dan kamu juga kena tidur. Kenapa? Nabi kata, ana usalli wa arkudu. Fasalli wa nam. Aku semayang, aku tidur. Kau semayang dan tidur. Kau nak lebih pada aku kan? Dan Nabi ajar kepadanya, ana asumu wa uftir. Sum wa aftir. Aku Nabi, orang yang paling dapat petunjuk daripada Allah, tapi aku masih puasa dan aku masih makan. Kau puasa, kau makan. Ada waktu kau makan dan ada waktu kau berpuasa. Ada waktu kau berpuasa, ada waktu kau berbuka. Ha? Apa? Ingat, you can be better than me. I am the prophet. Aku Nabi kan. Aku yang ajar kau. This is the way. Ini cara kalau kamu nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau buat lebih-lebih pun kalau Allah Ta'ala tak reda, tak guna. Macam mana cara Allah Ta'ala reda? Cara aku lah. Saya yang buat dialog tu. Dialog tu tak adalah hadis. Nak bagi faham. Ya. Jadi, dia tanya Nabi, nak puasa macam mana ya? Nabi kata, sum fi syahri salasata ayyam. Dalam sebulan kau puasa 3 hari saja ya. You only fast in a month, only 3 days. 3 hari je. Ya Rasulullah, inilah utiku min zalik. Wahai Nabi, I can do better than that. Aku boleh puasa lebih lagi tu. Kuat lagi aku ni, strong lagi. Okeylah Nabi kata. Sum yauman wa aftir yauman. Kalau macam tu, kau puasa 1 hari, kau buka 2 hari. Ya, puasa 1 hari, buka 2 hari. Ya Rasulullah, inilah utiku aksar min zalik. Aku boleh buat bagus lagi ni. I can do better than this. Apa jawab Nabi? Sum yauman wa aftir yauman.
Dzalika siyamu Daud wa huwa afdalus siyam. Kalau macam tu, kau puasa sehari, kau buka sehari. Seumpama puasa Nabi Daud. Itulah seafdal-afdal puasa. La afdala ma wara azalik. Tidak ada lagi puasa yang lebih afdal daripada itu. Dia pun buat. Ya. Azan eh? Tak ada azan. Teruskan. Kena azan. Nak azan? Azan dulu lah. Bismillah. Okey. Togok. Gagal ya tak? Memang. Okey. Allah. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati wa qamat Muhammad rasulullah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Okey, baik. Nak cerita, Nabi walaupun dia adalah manusia yang paling mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia masih meminta
supaya diberi hidayah setiap masa, all the times. Buktinya di sana ada banyak doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta petunjuk daripada Allah. Walaupun kita dah dapat petunjuk, tapi kerana petunjuk ni ada banyak. Dan juga di atas kepentingan supaya kita sentiasa diberi petunjuk sampai bila-bila. Takut-takut kita dapat petunjuk di awal usia tapi tersesat di tengah jalan ataupun di hujung usia. Kan tuan-tuan belajarlah hadis 40 Nawawi. Hadis yang kelima atau keenam tu, hadis Ibnu Mas'ud tu. Nabi kata ada orang dia kuat beramal. Kuat sungguh. Sehingga Nabi kata antara dia dan neraka tinggal sejengkal je lagi. Sejengkal je lagi. Sorry, dengan syurga. Sejengkal. Tapi akhirnya dia mati masuk neraka. Ada orang dia jahat sungguh. Sehingga dia dengan neraka sejengkal lagi. Shibr. Sejengkal je dengan neraka ni. Makna dia orang jahat sungguh. Tapi dia mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala tutup dengan iman dan amal soleh itu, dia masuk syurga. Jadi hak ni dia beramal betul-betul. Tapi at the end dia buat benda jahat. Boleh jadi dia kufur ke neraka dia. Itu dia panggil husnul khatimah. Ya. Dan Nabi sebutlah hadis yang lain, alaikum bihusnul khawatim. Kamu kena tutupi hidupmu dengan amalan yang baik. Mana tahu kita awal okey, hidayah okey, tapi at the end kita tak tahu. Itu salah satu kepentingannya juga. Ya. Dan ini dipraktik oleh Nabi SAW. Di sana ada banyak koleksi doa yang dibaca oleh Nabi sendiri dan diajar kepada para sahabatnya. Ada yang panjang, ada yang sederhana panjang, ada yang teramat pendek sekali. Ya. Mari saya bagi satu kat tuan-tuan. Allahumma hdini wasaddiqni. Seumpama diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ali bin Abi Talib. Kata beliau, kana Nabi yaqulu Allahumma hdini wasaddiqni. Nabi SAW sentiasa membaca, wahai Tuhan, berilah petunjuk kepadaku dan luruskanlah aku. Ya. Only 2 words. Siapa-siapa boleh amal. Ya. Saya sentiasa baca setiap masa, di luar solat, di dalam solat. Pasal simple je. Allahumma hdini wasaddiqni. Allahumma hdini wasaddiqni. Allahumma hdini wasaddidni. Sin dal dal nun ya wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini tuan-tuan dah tahu kan. Wasaddidni. Nabi sentiasa membaca doa yang begitu. Minta petunjuk, minta diluruskan. Minta petunjuk, minta diluruskan. Ya. Jadi kita minta Allah Ta'ala jaga kita. Hak panjang sikit Nabi baca, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Juga dalam Sahih Muslim daripada Ibni Mas'ud, katanya itu antara bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda. Wahai Nabi, aku minta huda. Huda ni hidayah. Ya. Petunjuklah. Kita minta Allah Ta'ala guide kita setiap masa. Wattuqa, minta takwa. Pasal dunia hari ni memang kita perlu kepada takwa, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak nak buat jahat, tapi kita di offer untuk buat jahat. Kita tak nak orang offer kita. Ya. Kadang-kadang orang yang makan rasuah apa semua, tuan-tuan, dia tak minta. Tapi dah orang ulur. Kalau tak ada takwa, sapu. Wal-afafa, wal-ifafa. Al-ifaf ialah ketidaktamakan kepada dunia. Ya. Sehingga kadang-kadang kita mengambil atau merampas hak orang lain. Dunia kita boleh ambil, tak apa. Tapi jangan kita cross the red line. Itulah kita merampas atau mengambil hak orang lain. Ya. Ifaf dia panggil. Kita mestilah merasa cukup dengan apa yang kita ada. Dan jangan sekali mengambil barang yang bukan kita punya. Ifaf, ya. Daripada perkataan aifah, afif. Dan al-ghina, minta kaya. Ha? Tuan-tuan nak kaya? Siapa tak nak kaya? Amal doa ni.
Wahai Tuhan, aku minta petunjuk, aku minta takwa, aku minta ketidaktamakan kepada dunia, dan aku minta kaya. Al-ghina ni richness, kaya. Kaya harta, kaya jiwa, kaya fizikal, kaya material, kaya akal, kaya ilmu, kaya macam-macam. Kaya. Ya. Jadi nak kaya, amal doa ni. InsyaAllah kaya. Ya. Dan di sana ada lagi banyak doa-doa yang lain. Bahkan salah satu munajat Rasulullah SAW di tengah malam ialah meminta petunjuk kepada Allah. Bukan hanya petunjuk yang am, bersabit keimanan dan amal soleh, tapi juga petunjuk dalam hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia. Nabi juga minta petunjuk. Nabi bangun malam, antara yang Nabi baca, Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haq, innaka tahdi biiznika ila siratim mustaqim. Wahai Tuhan, berilah petunjuk kepada aku dalam hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia, kerana hanya Engkaulah yang boleh membawa aku atau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Pasal zaman Nabi ada banyak perselisihan. Ya, Nabi dalam setengah keadaan juga ada sikit sebanyak perselisihan dengan sahabatnya. Biasa pasal manusia dengan manusia kan. Kadang-kadang dibantah oleh sahabatnya, pasal apa Rasulullah buat begini, pasal apa Nabi buat begini. Ada banyak isu. Ada keadaannya bila Nabi tidak diberikan wahyu, Nabi bincang dengan sahabat, hak ni kata begini, hak ni kata begini, macam-macam tuan. Itu satu bentuk perselisihan, dan Nabi sentiasa minta kepada Allah supaya diberi petunjuk dan panduan ke arah jalan yang betul. Ya. Kita jadi fungsi surau dengan AJK. Kita kata A, AJK kata B, bila mesyuarat kadang-kadang berbantah-bantah. Jadi kita minta Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan yang lurus. Tunjukkan kita bila manusia berselisih, mana yang paling bagus. Ya. Dan konteks agama hari ni pun jelas. Ya. 10 mufti, 10 fatwa. 10 orang ustaz, kadang-kadang 10 macam. Betul tak? Ini satu bentuk doa yang bagus untuk kita panjatkan. Bahkan Syekh Jadul Haq, mufti Mesir dulu pada tahun 19 berapa puluhan saya tak ingat. Tapi dalam buku fatwa dia yang agak tebal, ada banyak jilid, yang dikeluarkan pada tahun 1980-an tak silap saya, boleh download kat Facebook apa semua. Kat YouTube, kat internet kan. Saya pernah download dulu buku fatwa Mesir yang dihimpunkan sejak tahun 1920-an sampai 1980-an. Saya ingat mau 20 jilid. Ya. Dululah ni cerita masa saya buat master dulu. Saya tak tahu ada lagi tak lah handphone saya. Antara mukaddimah buku fatwa itu ialah dia kata fatwa ni ada pendapat manusia. Ya. Boleh jadi betul, boleh tidak betul. Betul lah tuan. Fatwa ni pendapat manusia. Bukan pendapat Allah, bukan pendapat Nabi. Kalau pendapat Allah dan Nabi tak ada fatwa. Kena ikut terus. Masa ini pendapat manusia dia kata. Jadi kamu sendiri kena minta kepada Allah supaya sentiasa diberi petunjuk untuk mengikuti fatwa yang benar. Dan dia ajar kita baca doa. Doa ni antaranya. Doa yang Nabi baca di tengah malam bila Nabi bangun bermunajat kepada Allah, seumpama diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sahih Muslim, Nabi doanya itu. Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haq, innaka tahdi man tasya'u ila siratikal mustaqim. Ya Allah, berilah aku petunjuk dalam hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia, kerana Engkaulah yang boleh memberi petunjuk kepada jalanmu yang maha lurus. Dia diajar kita baca doa ni. Ya, kerana dia kata Allah Ta'ala saja yang boleh bawa kita ke jalan yang bagus, ke jalan yang baik. Kadang manusia pun tak boleh nak bawa kita. Ya, sementara dalam dunia hari ni kita tak boleh nak agak kat orang. Betul tak? Tuan-tuan kadang-kadang kena usaha sendiri. Ya. Boleh? Boleh tu. Balik pada yang tadi, saya sentuh pasal hidayah kerana Allah Ta'ala sebut di situ kesesatan dan petunjuk. Di mana kedua-dua ini amat penting sekali dan dia sentiasa ada pada bila-bila masa. Dan mudah-mudahan kita sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dijauhi daripada kesesatan. Daripada sekecil-kecil kesesatan hingga kepada sebesar-besar kesesatan. Ya. Dan syaitan ni memanglah tuan-tuan, selain daripada dia nak hasut kita buat maksiat kepada Allah, dan of course lah dia suka kalau kita kufur dan syirik pada Tuhan.
dia juga kadang-kadang cuba untuk menyesatkan kita. Kalau tak sesat amalan pun kadang pemikiran kita. Ya. Sebab itu ia perlu sentiasa diluruskan dalam hal agama dengan asas-asas dan ajaran Al-Quran dan juga hadis-hadis serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang lain sebenarnya. Dan kalau kita tidak dipandu oleh kedua-duanya, maka mungkin kita akan terlibat sikit sebanyak dalam hal-hal yang melibatkan kesesatan wal iyazubillah. Kita jangan ingat sesat ni ajaran sesat tu saja. Milad Ibrahim sesat. Ayah Pin sesat. Kadang-kadang kita pun ada kesesatan tersendiri dalam pemikiran kita, pegangan kita, kita tidak tahu. Ya? Jadi kita mintalah mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu dan pandu kita. InsyaAllah Ta'ala. Jadi mungkin setakat itu dulu. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak payahlah ya. Tak ada soalan. Ni tak ada orang cuti kot ya. Anak rumah balik kampung. Anak yang tak pergi ke mana? Banyak kerja. Siapkan tesis. Aku qul azza wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita atas kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah. Oh, Syekh tu tak ada malam ni ya? Anak ustaz ya tu maksudnya. Anak ustaz apa? Gani. Oh,